Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pembunuhan 4 beradik di Geylang Bahru, Singapura adalah salah satu kes pembunuhan yang tetap menjadi misteri sampai sekarang. Pembunuhan yang terjadi pada 6 Januari 1979 tersebut mengorbankan 4 mangsa yang berumur antara 5 hingga 10 tahun. Anak sulung bernama Tan Kok Peng berusia 10 tahun, anak kedua bernama Tan Kok Hin berusia 8 tahun, manakala anak ketiga bernama Tan Kok Sun berumur 6 tahun. Paling bongsu ialah anak perempuan yang bernama Tan Chin Ni berumur 5 tahun. Kisah menyayat hati itu amat meruntun hati, apatah lagi pasangan suami isteri tersebut hilang sekelip mata kesemua anak mereka. Jadi, apa yang telah terjadi kepada keluarga malang ini? Ini adalah kisahnya. Pada 6 Januari 1979, lebih kurang pukul 6.30 pagi, seperti biasa, pasangan suami isteri Tan Kuan Chai dan Lee Mei Ying keluar dari rumah. Memang begitu rutin mereka setiap pagi kerana mereka berdua bekerja untuk menghantar kanak-kanak ke sekolah. Pasangan ini mempunyai sebuah bas mini yang digunakan untuk mengambil dan menghantar murid-murid. Itulah sumber pendapatan mereka. Pasangan ini tinggal di salah sebuah pangsapuri bernombor 58 di kawasan kejiranan Geylang Bahru, Kallang, Singapura. Mereka dikurniakan 3 orang anak lelaki dan 1 anak perempuan. 3 anak lelaki pasangan ini bersekolah di sekolah rendah Jalan Bendemeer, sementara anak bongsu mereka diletakkan di sebuah pusat asuhan kanak-kanak. Pada hari kejadian, pagi itu seperti biasa, Kuan Chai dan Mei Ying meninggalkan keempat-empat orang anak mereka di rumah. Ia menjadi kebiasaan bagi mereka berdua berbuat demikian setiap hari. Selalunya selepas mereka selesai dengan tugasan menghantar murid-murid sekolah, mereka akan menghubungi anak sulung mereka menerusi panggilan telefon pada pukul 7.10 pagi. Panggilan telefon itu dibuat sebagai pemberitahuan agar kesemua anak-anak mereka boleh bersiap sedia untuk dihantar ke sekolah. Malangnya, pada hari itu, panggilan telefon tidak diangkat oleh anak mereka. Sebanyak 3 kali panggilan dibuat oleh pasangan suami isteri berkenaan, namun mereka gagal menghubungi anak-anak mereka di rumah. Bimbang sesuatu terjadi, Kuan Chai dan Mei Ying menghubungi jiran terdekat dan meminta bantuan untuk memeriksa keadaan anak-anak mereka di rumah. Difahamkan, jiran berkenaan mengetuk beberapa kali pintu rumah milik pasangan terbabit, namun tiada sebarang respons diterima daripada anak-anaknya di dalam rumah. Jiran itu kemudian pulang ke rumahnya dan memaklumkan kepada pasangan suami isteri itu yang anak-anak mereka tidak menyahut panggilannya dan ketukan di pintu seperti tidak didengari oleh mereka. Kuan Chai dan Mei Ying merasa bimbang kerana belum pernah anak-anaknya membuat hal seperti itu sebelum ini. Ini kerana mereka telah dilatih dengan rutin harian mereka ketika hari persekolahan. Pada pukul 10 pagi, selesai menghantar kanak-kanak ke sekolah, Kuan Chai dan Mei Ying pulang ke rumah untuk melihat keadaan anak-anak mereka. Sebaik masuk ke dalam rumah, keadaan rumah sunyi sepi walaupun dipanggil oleh mereka. Namun ada satu bau yang tidak dapat digambarkan oleh mereka ketika itu. Anak-anak tiada di dalam bilik mereka dan mereka mula mencari hingga ke bilik mandi. Jantung mereka seakan gugur melihat pemandangan ngeri di dalam bilik mandi itu. Luluh hati melihat keempat-empat anak mereka sudah tidak bernyawa lagi. Jasad 4 adik-beradik tersebut ditemui oleh ibu bapa mereka dalam keadaan berlumuran darah di dalam sebuah bilik mandi. Berdasarkan laporan patologi, kematian 4 orang adik-beradik terbabit berpunca daripada kecederaan serius pada keseluruhan anggota badan. Lebih 20 kesan kelar dan torehan ditemui pada tubuh badan 4 beradik itu. Jasad 4 beradik yang malang itu telah dikuburkan pada keesokan harinya bersama dengan barang-barang peribadi milik mereka.
kes pembunuhan 4 orang beradik ini dikendalikan oleh Jabatan Siasatan Jenayah dan Seksyen Siasatan Khas Tempatan. Hasil siasatan lanjut dijalankan mendapati tiada bukti pecah masuk atau barangan hilang dilaporkan. Pada masa yang sama, pihak berkuasa percaya pembunuh menggunakan 2 jenis senjata tajam. Salah satunya pisau pemotong daging untuk membunuh 4 orang kanak-kanak berkenaan. 2 jenis senjata terbabit kemungkinan diambil oleh suspek di bahagian dapur rumah mangsa. Sementara itu, pihak penyiasat turut membuat kesimpulan bahawa kejadian bunuh ini telah dirancang awal oleh suspek. Malah individu berbahaya itu disifatkan sebagai seorang yang berhati-hati. Penjenayah licik ini difahamkan lebih awal bertindak dengan membersihkan bukti-bukti penting sekaligus menyukarkan pihak penyiasat mengesan identiti sebenar suspek pembunuh ini. Kumpulan penyiasat ada menemui 2 bukti tidak jelas dalam kes pembunuhan ini. Ia merujuk kesan darah di bahagian singki dan beberapa helai rambut di tangan anak sulung pasangan tersebut. Malangnya, ujian DNA ke atas 2 jenis sampel terbabit masih samar-samar menyebabkan identiti si pembunuh sukar dijejak. Pihak berkuasa tempatan telah menemu ramah lebih 100 orang terdiri daripada ahli keluarga mangsa, jiran tetangga dan orang ramai bagi menjejaki si penjenayah. Bagaimanapun rata-rata ditanya tidak memberikan maklumat kukuh terhadap kes pembunuhan tersebut. Meskipun begitu, salah seorang jiran mangsa bernama Yam Yintin mengatakan dia pernah ternampak seorang individu telah memasuki rumah mangsa. Kehadiran orang tidak dikenali berkenaan dilihat ketika dia sedang berehat di ruang koridor. Bagaimanapun, dia tidak lama di situ dan segera masuk ke rumah untuk membasuh rambut. Sangka Yintin, individu tersebut mungkin saudara jirannya itu dan dia tidak mengesyaki apa-apa dengan keadaan yang dilihatnya itu. Sementara itu, seorang lagi saksi iaitu seorang pemandu teksi tidak dinyatakan nama turut menyatakan sesuatu berhubung kejadian tersebut. Pada hari kes berlaku, dia mendakwa telah mengambil seorang penumpang lelaki pada pukul 8 pagi di lokasi 20 Blok 96 Jalan Kalang Baru berhampiran dengan lokasi kejadian. Dakwa pemandu teksi itu, sebelum memasuki kereta, dia melihat lelaki berkenaan jalan terhincut-hincut. Dia juga ternampak kesan darah pada bahagian kiri tangan lelaki tersebut yang juga memegang sebilah pisau sebelum memasuki kereta. Dia menurunkan penumpang itu di Jalan Lavender. 2 minggu selepas tragedi hitam itu, pasangan suami isteri terbabit dikejutkan pula dengan satu kiriman kad misteri. Di situ tertera satu mesej ringkas ditulis berbunyi, "Sekarang anda tidak boleh miliki lebih ramai anak. Ha. Mesej ditulis dalam bahasa Mandarin itu turut diletakkan tanda tangan tertera perkataan pembunuh. Pengirim misteri berkenaan turut menulis 2 perkataan lain dipercayai nama samaran suami isteri tersebut yang tertera Ah Chai dan Ah Eng. Ekoran kiriman kad tersebut, pasangan berkenaan mengesyaki ia dihantar oleh seseorang yang mereka kenali. Malah individu itu mengetahui bahawa Mei Ying tidak boleh mengandung lagi selepas melahirkan anak bongsu mereka. Berdasarkan deskripsi kes pembunuhan itu, mereka mengesyaki identiti pembunuh 4 orang anak mereka mungkin dilakukan oleh salah seorang jiran mereka iaitu warga negara Malaysia. Individu ini dikenal pasti sangat rapat dengan keluarga mangsa. Difahamkan individu ini sering datang ke rumah mangsa untuk menggunakan telefon. Malah 4 orang adik-beradik tersebut agak rapat dengan individu terbabit. Mereka memanggil jiran berkenaan sebagai pakcik. Bertindak atas maklumat, pihak berkuasa telah menahan jiran tersebut. Pada masa yang sama, mereka turut memanggil pemandu teksi yang memberi maklumat sebelum itu untuk proses pengecaman. Malangnya, pihak berkuasa masih kekurangan bukti menyebabkan individu tersebut dilepaskan. Tidak lama selepas kes penahanan itu, individu bergelar pakcik tersebut telah berpindah dari kawasan kejiranan berkenaan. Identiti misteri pembunuh kejam 4 beradik di Gelang ini terus kekal misteri, tidak berjaya dibawa ke muka pengadilan. Mungkin gembira hidup di atas tangisan suami isteri yang kehilangan kesemua anaknya sekaligus.
Lee Mei-ying akhirnya melakukan pembedahan untuk membolehkan dia mengandung lagi dan telah melahirkan seorang anak lelaki pada umurnya yang ke-35. Tragedi ini menjadi antara berita hangat ketika itu. Kematian tragis 4 beradik ini amat meruntun hati semua orang yang mengikuti kes tersebut. Kes pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan sehingga kini dan dikenali sebagai kes paling tidak berperi kemanusiaan dalam sejarah jenayah Singapura. Pada hari ini, di mana agaknya pembunuh itu masih hidup atau sudah mati? Gembirakah hidupnya selepas menamatkan riwayat 4 beradik itu? Inilah manusia yang perbuatannya tidak menunjukkan yang dia adalah seorang manusia. Sekian.